Oh, welcome back to my channel Ika Lily. So Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Segala pujian hanya untuk Allah, pemilik sekalian alam, dan selawat ke atas salam ke atas Nabi Muhammad, junjungan besar Nabi Muhammad, ahli keluarga, baginda, sahabat-sahabat room dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan ikhlas hinggalah di hari kiamat. Okay. So hari ni Alhamdulillah, syukur dengan izinnya Allah saya dapat menyiapkan tajuk yang bertajuk rahmat di sebalik dugaan ataupun hikmah di sebalik ujian. Right, so dengan tajuk ini besar harapan saya semoga anda akan dapat manfaat dan bimbingan kepada seluruh umat muslimin dan muslimat agar kita memperoleh ilmu untuk menghadapi cabaran bagi meneruskan kehidupan di dunia ini, serta semoga kita mendapat keredaan daripada Allah SWT di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Allah SWT akan selamatkan kita semua. Amin. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ika Daily. So cuba you all teka Ika dekat mana sekarang? Ika berada di Kita tunjuk di Tasik Titi Wangsa. Subhanallah, tenang saja di sini. Alhamdulillah. Okay, semua atas izin Allah. Ika berada di sini pun atas izin Allah. Subhanallah. Terima kasih Allah izinkan kami berada di sini. Semua Assalamualaikum. So apakah tajuk kita, topik kita pada hari ini? So Ika akan doakan semoga you all dipermudahkan segala urusan dan sihat walafiat, right? Okay. So tajuk kita pada hari ini adalah rahmat di sebalik dugaan. Okay, so topik ni memang sangat best. Kan, memang sangat best topik ni. Okay, rahmat di sebalik ujian. Kenapakah Allah berikan kita ujian? So kita akan kupaskan satu persatu dalam rancangan Ika Daily Channel. Right? Okay. Dulu kan kita macam tertanya-tanya, ya Allah ya Tuhan kami, kenapalah berat sangat ujian kita kan? Kenapalah ujian kita ni hebat, dahsyat kan? Kita ditimpakan ujian bertalu-talu, bertimpa-timpa ujian kita kan? Nampak tak? Kita macam, kadang-kadang kita macam pelik kan? Kenapa ujian kita macam susah kan? Lepas satu-satu ujian kan? Sebenarnya itulah Allah SWT nak sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kita semua telah ditentukan oleh Allah sebenarnya kan? Sebenarnya Allah uji kita sebab Allah sayang kita. Subhanallah, sebab tu Allah uji kita. So Ika pernah baca buku Rahmat di Sebalik Ujian kan? Lagi berat ujian kita tu, lagilah Allah sayang kita, lagi besar pahala kita. Nampak? Kalau kita menderita dekat atas dunia ni kan, kalau kita menderita kat dunia ni, kita dekat dunia ni kita susah, kita hidup menderita, kita perit, ujian kita hebat, kita ditipu, kita dianiaya, kita telah difitnah kan, kita kena game, maka lagi besarlah pahala kita. Subhanallah. Nampak tak you all? Maknanya Allah tahu kita hebat, kita kuat. Sebab tu Allah uji kita. Right? Kalau ujian kita lagi hebat, maka lagi besarlah pahala kita. Sebab tu kita kena, manusia ni kena banyakkan bersabar. Kan? Bersabar. Orang kata banyakkan bersabar dan tenang menghadapi apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kita kena ingat. Lagi besar ujian kita kan, lagi besar ujian kita, maka lagi hebatlah kita punya pahala kita kan. Okay, so Ika juga ada pernah baca buku apa tu, Rahmat di Sebalik Ujian kan. Assalamualaikum. Right, Ika pernah baca Rahmat di Sebalik Ujian. Buku tu dia tulis, kalau kita dekat dunia ni kita hidup susah kan, kat dunia ni kita hidup susah, kita hidup melarat, kita hidup dugaan kita bertimpa-timpa kan, maka dekat akhirat nanti kita akan hidup senang. Okay, alright. Kalau dekat dunia ni kita dah bersenang, tapi kalau kita hidup kat dunia ni pula kita dah bersenang lenang kan, dunia ni kita dah, orang kata dah menipu dia orang kan, kita scam dia orang, lepas tu kita dah fitnah orang, kita dah zalim orang, kita dah menipu, kita kaya tapi hasil duit yang kita dapat tu adalah hasil yang haram, kita buat bisnes haram kan. Kita kaya-kaya lah, hidup kat dunia ni bermewah-mewah, kaya raya asal duit haram kan, duit menipu semua. Nanti dekat akhirat besok kita akan susah kan. So kita pilih nak yang mana. Adakah kita nak pilih kita hidup susah kat dunia ni tapi kita bersusah payah tapi duit yang halal, kita hidup senang lenang kat akhirat, ataupun kita nak hidup senang kat dunia ni, hasil duit menipu-nipu, duit tipu-tipu, duit scam, duit rasuah semua, tapi dekat akhirat kita akan susah. Mana kita nak? Mesti kita nak pilih akhirat senang kan. Sebab tu kita kena bersyukur. Ujian susah dekat dunia ni kita kena bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah bagi kami ujian kan, ujian susah kan. Mungkin ini ujian ni membuatkan kami akan hidup senang dekat akhirat ni. Kami redha ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kami redha ya Allah. Kan, bersyukur, banyakkan bersyukur ke Allah kan.
Makanya kalau lagi berat ujian kita, lagi susah hidup kita, maka lagi senanglah hidup kita ke akhirat nanti. Right? Lagi menderita kita dekat dunia ni, maka lagi senanglah kita dekat akhirat besok. Okay? Dan kita kena ingat tu, bahawa syurga ada macam-macam tingkatan dia. Kan? Syurga paling tinggi adalah syurga Firdaus. Right? Syurga paling tinggi ada syurga Firdaus. Syurga dia ada bertingkat-tingkat. Right? Macam kita kat rumah kan, kita ada rumah kan, rumah kita ada 6 tingkat, 7 tingkat. Macam tu dengan syurga. Syurga juga ada bertingkat-tingkat. So lagi berat ujian manusia dekat dunia ni, lagi hebat ujian mereka kan, lagi tinggilah tingkatan syurga dia. So kita kena faham tu. Right? So kita janganlah kita kata, ya Allah, Allah uji aku, kenapalah hebat sangat, kenapalah perit sangat hidup aku, kenapalah Allah uji aku macam ni, Allah tak sayang aku ke? Jangan cakap macam tu. Allah sayanglah Allah uji. Right? Sebab Allah sayanglah Allah uji kita. Right? So kalau Allah tak sayang, Allah takkan uji. Sebab tu Allah uji kita. Subhanallah. So sebab tu kita manusia ni, hamba Allah ni kan, yang telah menerima ujian yang hebat kan. Macam rumah kena samun, contohnya rumah terbakar, rumah banjir kan, rumah banjir. Kita kena bersabar. Right? Kita kena bersabar. Sebab ada ganti dia. Allah, kalau Allah hilangkan sesuatu dekat dunia ni kepada kita, Allah akan gantikan balik. Subhanallah. Nampak tak you all? Allah akan ganti. Allah tak akan mengecewakan kita. Allah pasti akan ganti yang lebih baik kalau ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Right? Seperti contohnya, kalau kita kehilangan rumah, kita kehilangan mak ayah, kita kehilangan anak, kita kehilangan keluarga yang tersayang kan. Ada istana yang akan menanti kita. Subhanallah. Nampak tak? Masya Allah. Ada istana besar yang sedang menanti kita di syurga nanti. Right? So kita kena bersabar. Right? So orang yang kehilangan rumah macam Palestin kan, nampak orang-orang di Palestin, rumah mereka telah dibom kan, rumah mereka telah dibedil oleh bom oleh tentera Israel, mak ayah mereka telah dibunuh, anak-anak mereka telah dibunuh. Nampak tak ujian mereka hebat kan? So ujian yang hebat ni untuk orang yang hebat. Maknanya Allah tahu bahawa mereka adalah kuat. Orang-orang Palestin tu, pejuang-pejuang Palestin tu adalah orang yang kuat. Mereka hebat, mereka kuat. Sebab tu Allah uji mereka. Subhanallah. Nampak tak you all? So sebab tu kita kena belajar untuk bersabar, tenang untuk menghadapi segala musibah. So kalau ujian kita hebat, kalau ujian kita dahsyat, maka orang tu hebat. Allah tahu mereka boleh buat. Okay, Allah tahu kita boleh buat. Allah tahu orang yang diberikan ujian tu boleh buat. Mereka kuat. Right? So itu je kita kena ingat. Kalau ujian kita hebat, makanya orang yang hebat lah. Allah tahu kita boleh buat. Allah tahu kita kuat. Allah tahu pejuang-pejuang Palestin tu kuat. Sebab tu Allah uji mereka. You all nampak tak? Right? Macam tu juga manusia kan. Kalau dekat dunia ni mereka rumah mereka terbakar, rumah mereka banjir kan. Maknanya Allah tahu mereka boleh buat. Allah akan bagi pahala ganti lebih baik nanti. So kita kena bersabar je. Bersabar, apa yang kita perlu buat, kita kena sabar. Sabar, tenang dan redha. Okey, bila kita redha terhadap sesuatu yang mengecewakan hati kita, pasti ada ganjarannya nanti yang akan menanti kita, iaitu hadiah. Allah nak bagikan kita hadiah dekat syurga nanti. Subhanallah. Nampak tak? You all, Allah SWT nak bagi kita hadiah. Sebab itulah kita kena belajar untuk sabar, tenang, redha di atas setiap apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Right? So kita kena faham tu. Kita kena faham bahawa hidup adalah medan ujian kan. Semua manusia sedang diuji di sekarang ni kan. Termasuklah saya sendiri kan. Masing-masing sedang diuji oleh Tuhan. Sebab itulah kita kena berlapang dada. Apa saja yang menimpa terhadap diri kita, semua kita kena bersabar. Kita kena redha dan kita kena tenang kan, dan berlapang dada. Husnuzon, bersangka baiklah dengan Tuhan. Alright? Sebab perancangan Allah itu adalah lebih baik, right? Okay, Allah itu adalah maha sebaik-baik perancang kan. Rancangan Allah memang sangat terbaik. Right? Ini semua adalah jalan hidup kita. Right? Nanti perjalanan hidup kita ni, kita just keep moving. Be strong, alright? Be strong, keep moving dan teruskan perjalanan. Kan? Ada sinar kebahagiaan yang akan menanti. So dalam Al-Quran pun dah tulis. Okay, di sebalik kesusahan pasti ada kemudahan. Di sebalik kesulitan pasti ada kesenangan. Alright? Subhanallah. So kita kena bersabar je. Sabar, tenang. Right? Sabar, tenang dan redha. Segala-galanya telah ditentukan oleh Tuhan. Inilah dah takdir. Right? Takdir kita semua Allah dah tentukan dalam perut mak kita lagi. So kita kena sabar dan redha dan tenang. Bila kita sabar, redha, tenang, Allah akan bagi hadiah di syurga nanti. Alright, itu saja apa kau sampaikan pada hari ini. So, Ika akan bawa you all jalan-jalan pergi dekat sekitar Siti Wangsa. Okay, stay tune guys. So, Ika akan doakan semoga you all panjang umur,
sihat, dipermudahkan segala urusan, kuat dalam menghadapi ujian, right? Kuat semangat, okay? Kita kena kuatkan semangat, be strong, okay? All of you can do it, believe in ourselves, okay? Semua orang boleh buat, okay? Kita sama-sama doakan semoga semua orang dipermudahkan segala urusan, semoga semua orang murah rezeki dan panjang umur, right? Bye, Assalamualaikum. Okay, kakak doakan semoga you all berjaya. Okay, so Ustaz Amazing ada cakap tau. Ustaz Amazing dia cakap macam ni. Okay, lepaskan. Faham tak you all? Lepaskan maksudnya buang sampah-sampah yang ada dalam hati kita ni, kan? Sebab sampah-sampah itulah yang menghalang kita punya rezeki kita. Sebab tu kita kena lepaskan orang yang buat khianat kat kita, orang yang mengenaya kita, orang yang telah menzalimi kita, kan? Orang yang telah memfitnah kita. Semuanya telah ditentukan oleh Allah. Nampak? Segala-galanya sudah ditentukan, right? Segala-galanya sudah ditentukan oleh Tuhan. So kita kena sabar je lah, kan? Sabar, redha. Kalau kita lepaskan, kita buang segala sampah-sampah yang ada dalam hati kita, kita maafkan saja, right? Maafkan saja perbuatan mereka tu, maafkan, kan? Kita sabar, sebab itu semua sudah ditentukan oleh Allah sejak dari perut mak lagi. Nampak? Segala-galanya sudah ditentukan. Semua tu adalah ujian, okey? So kita kena belajar untuk lepaskan, maafkan segala perbuatan mereka telah mereka buat dekat kita, kan? Bila kita dah maafkan mereka, kita tenangkan hati kita, kita clearkan hati kita, right? Kita clearkan segala hati-hati kita, perasaan dendam, perasaan sakit hati, perasaan benci, kan? Kita buang semua segala-galanya, bersihkan hati kita. Sebab apa? Sebab kita nak menghadap Allah nanti dengan keadaan hati yang bersih. Nampak? Sebab tu kita kena buang segala kekotoran, segala sampah-sampah, dendam, kan? Busuk hati, dengki, kan? Buang segala perasaan dengki-dengki semua, kan? Bersihkan hati kita semua, bersihkan hati kita. So bila hati kita dah bersih, kita dah clearkan hati kita, kita dah belajar untuk maafkan kesilapan semua orang, barulah Allah akan memudahkan segala urusan kita, melancarkan segala urusan kita, rezeki kita semua Allah akan lancarkan. Nampak? Allah akan memudahkan urusan kita dan Allah akan beri kita pahala di atas kesabaran kita, kan? Kita sabar untuk menghadapi ujian ni, kan? Ujian, yelah memanglah betul, kan? Ujian kena fitnah. Siapa rasa macam tak sakit hati, kan? Mesti sakit hati yang kita tak buat, kan? Kita tak buat, tapi diorang tuduh-tuduh kita, diorang fitnah kita. Memang kita rasa sakit hati tau, kan? Kita rasa sakit hati, kan? Saya pun sama. Kalau saya kena fitnah, saya pun rasa sakit hati, kan? Saya macam, ya Allah, geram ni, ya Allah, saya tak buat kot benda tu, kan? Saya tak buat. Kenapa diorang tuduh saya macam tu? Saya tak buat kot. Memang kita akan rasa sakit hati, tapi itulah dia, orang kata ujian, kan? Subhanallah. Nampak tak ujian? Segala dah tentukan, yang kita kena fitnah tu semua dah ditentukan oleh Tuhan. Allah uji kita sebenarnya. Allah nak kita belajar untuk bersabar, kan? Redha, tenang. Sebab kalau kita tak buat benda tu, kan? Kita tak buat, kenapa kita rasa macam stres, kan? Kita tak buat, tapi kita kena ingat, kan? Walaupun manusia tuduh kita macam-macam, tapi Allah Maha melihat tau. Allah tahu kita tak buat benda tu, kan? So kita kena sabar je, kan? Allah Maha mengetahui segala-galanya, right? Allah tahu apa yang terjadi di muka bumi ni. Allah tahu siapa yang bersalah, siapa yang tak bersalah, siapa yang fitnah kita, semua Allah tahu. Kita teranaya pun semua Allah tahu tau. Sebab tu kita kena belajar untuk bersabar, right? Redha. Sebab segala-galanya Allah dah tentukan. Subhanallah. Nampak? Allah nak bagi kita pahala di atas berkat kesabaran kita yang telah kita kena fitnah tu, kan? Allah nak bagi kita pahala yang besar. Nampak tak? Allah nak bagi kita pahala yang besar kalau kita bersabar dengan ujian, kan? Syurga sedang menanti kita kalau kita bersabar terhadap ujian kita. Ujian kena game, ujian kena fitnah, ujian kena teranaya, kan? Teranaya, hidup kat dunia ni asyik kena teranaya, kena game, kan? Allah nak bagi kita pahala. Nampak you all? Allah nak bagi kita pahala. Sebab tu kita kena belajar bersabar, tenang dan redha. Okay, lepaskan segala-galanya. Biar Allah saja yang menentukan, right? Kita just berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Tuhanku, berikanlah kami kesabaran terhadap ujian ni, ya Allah, kan? Ujian kena nanya, ujian kena game ni, berikanlah kami kesabaran, ya Allah, kan? Kita berdoa saja dan biarlah Allah saja yang menentukan. Allah yang akan Allah tu adalah hakim yang maha adil. Okay, biar je lah Allah yang menentukan perbuatan mereka. Kita tak payah balas, right? Kita tak payah balas, kita tak payah rasa macam
Ya aku dendam lah kat dia ni. Aku rasa geram tu dia ni. Dia buat macam ni kat aku. Aku rasa macam nak balas balik. Tak payah. Kita jangan balas perbuatan mereka tu. Kalau kita balas menunjukkan kita sama macam diorang. You all nampak tak? Kalau kita balas balik kan, kita sama je macam diorang kan. Sebab tu kita kena sabar. Right, tenang itu menang. Sabar, tenang itu menang. Biar Allah saja yang membalasnya. Subhanallah. Okay. So itu saja proses kita pada hari ini. So kita akan doakan semoga you all dipermudahkan segala urusan. Dan semoga you all murah rezeki. Okay. So itu je Ikan nak ni, message ni Ikan tuju khas kepada semua yang pernah kena nanya dalam hidup mereka, pernah kena game, pernah kena fitnah dalam hidup mereka. Sabar, right? Sabar. Sebab Allah nak bagi you all hadiah, ganjaran pahala kepada korang yang diberikan ujian fitnah, ujian kena nanya, ujian kena game. Allah nak berikan you all hadiah yang besar. Kan? Sebab tu kita kena belajar untuk sabar dan redha dan tenang. Tenang saja, right? So hidup ni kena tenang saja. Tenang-tenang aja deh, tenang-tenang aja, right? So Allah uji sebab Allah sayang. Okay, Allah uji sebab Allah sayang. Tu je kita kena tahu. Sebab apa Allah bagi anda ujian fitnah? Sebab Allah sayang anda. Allah tahu anda boleh buat. Allah tahu anda boleh bersabar. Allah tahu anda boleh tenang. Allah tahu anda redha, anda kuat. Sebab tu Allah bagi ujian. Kan? Orang kena nanya, kena game tu sabar. Kan? Allah tahu anda boleh buat. Allah tahu anda kuat. Allah sayang anda. Alright, so itu je Fokus Eka. Bye semua. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Okay, Allah sayang. Allah uji sebab Allah sayang. Itu je kita kena tahu. Allah uji sebab Allah sayang. Bye. Semoga kuat semangat, right? Be strong. Subhanallah. Tenang je lepak sini tau you all. Tenang saja, okay? Nampak tak keindahan Titi Wangsa ni? Sangat cantik, sangat tenang. So, orang kata hidup ni tenang-tenang aja deh. So, orang kata kalau kita rasa ujian kita hebat kan, ujian orang lain lagi hebat, right? Kalau kita rasa ujian kita berat, ujian kita susah, ada orang lain lagi susah. So sebab tu kita kalau nak hidup kita bahagia, kita kena tenang saja dan bersyukur apa yang Allah bagi. Kalau Allah bagi sedikit pun kita kena bersyukur, right? So bila kita bersyukur dengan sedikit, Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah lagi, Allah akan tambah lagi. Okay, dapat sedikit pun bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur ya Allah, saya dapat sepotong roti pun saya bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan? Sentiasa bersabar. Hai baby. Okay. Okay, belajar untuk bersyukur dan tenang sahaja. Allah uji sebab Allah sayang, right? Allah tahu kita boleh buat. Sebab tu Allah uji. Allah tahu kita boleh buat. Subhanallah. Tenangnya ya Allah lepak kat sini. Dan kita kena ingat tau, kalau kita kena game kan, kita kena nanya tau. Kalau kita kena tipu kan, duit kita habis kena tipu ni kan, berpuluh-puluh ribu duit kita habis kena tipu ni. Kena scammer kan, kena scam. Kita kena ingat tau, bahawa segala-galanya Allah punya tau. Itu segala-galanya Allah punya. Sekali apa yang kita ada semuanya Allah punya. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil dan sekelip mata saja. Tak ada satu pun kita punya, semua Allah punya. Right, tu je kita kena ingat. Okay, itu je kita kena ingat. Segala-galanya Allah punya. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil. Okay, tak ada satu pun kita punya, semua Allah punya. Bahkan diri kita sendiri pun Allah punya. Nampak tak you all? Diri kita sendiri pun Allah punya tau. Mak ayah kita Allah punya, adik-adik kita Allah punya, anak kita Allah punya. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil balik. Okey, daripada tanah Allah datang, daripada tanah kita datang, dan daripada tanah kita akan dikembalikan. So kita kena bersabar ujian kan. Kalau duit kita kena tipu pun kita kena anggap alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah, ujian ya Allah, ini adalah ujian ya Allah. Mungkin Allah nak hapuskan dosa-dosa kami, Allah nak angkat darjat kami kan. Enggak, mungkin Allah bagi ujian ni sebab Allah mungkin Allah nak hapuskan dosa-dosa kita kan. Husnuzon, bersangka baik. Orang tipu duit kita, mungkin Allah nak cuci harta-harta kita. Mungkin ada harta-harta kita ada yang kita dapat tu daripada harta yang haram, sumber yang haram kan. Husnuzon, bersangka baik dengan Allah. Allah akan ganti lagi. Okay, so mungkin Allah nak cuci harta-harta kita semua tu, Allah nak bagi yang lebih baik lagi. Sebab tu Allah hadirkan orang lain untuk tipu kita, game kita semua, tipu duit kita semua kan. Subhanallah. Dan Allah mungkin Allah nak angkat darjat kita ataupun Allah nak hapuskan segala dosa-dosa kita.
So kita kena bersabar dan redha. Right? Cantiknya tempat kat sini, tenangnya. Kan tenang. Tenang. So orang kata hidup ni kena tenang-tenang aja. Right? Jangan stres-stres. Happykan diri, buat apa yang anda suka kan. Tengok. Buat apa yang anda suka. Ini semua dapat pahala ni mereka buat ni. Betul ke Allah? Betul. Mereka buang sampah semua dapat pahala. Kan? Buat kebaikan sebanyak yang mungkin. Okay? Buat kebaikan sebanyak yang mungkin. Jangan stres-stres. Jangan marah-marah. Okay? Buat kebaikan sebanyak-banyak yang mungkin. Sebab Allah itu suka orang yang berbuat baik. Okay? Buat baik setiap saat, setiap ketika kerana Allah itu maha melihat. Dan jangan kita menipu dia orang, jangan kita scam, jangan kita mencuri, jangan kita naya orang sebab Allah itu maha melihat segala-galanya. Jangan kita ambil rasuah sebab Allah nampak segala-galanya, right? Allah itu maha melihat dan Allah itu maha mengawasi. Baik. Cantiknya tempat kat sini, tenangnya. Kan tenang. Tenang. So orang kata hidup ni kena tenang-tenang aja. Right? Jangan stres-stres. Happykan diri, buat apa yang anda suka kan. Tengok. Buat apa yang anda suka. Ini semua dapat pahala ni mereka buat ni. Betul ke Allah? Betul. Mereka buang sampah semua dapat pahala. Kan? Buat kebaikan sebanyak yang mungkin. Okay? Buat kebaikan sebanyak yang mungkin. Jangan stres-stres. Jangan marah-marah. Okay? Buat kebaikan sebanyak-banyak yang mungkin. Sebab Allah itu suka orang yang berbuat baik. Okay? Buat baik setiap saat, setiap ketika kerana Allah itu maha melihat. Dan jangan kita menipu dia orang, jangan kita scam, jangan kita mencuri, jangan kita naya orang sebab Allah itu maha melihat segala-galanya. Jangan kita ambil rasuah sebab Allah nampak segala-galanya, right? Allah itu maha melihat dan Allah itu maha mengawasi. Bye semua. Assalamualaikum. Allah nak beritahu kita kan, sebenarnya segala-galanya Allah punya tau. Apa yang kita ada ni dekat atas dunia ni semuanya Allah punya tau. Segala-galanya Allah punya. Faham tak you all? Duit yang korang ada dalam bank tu kan, segala-galanya Allah punya. Apa kita punya aset kita, hartanah kita, segala rumah-rumah kita, segala duit kita, bahkan diri kita semua Allah punya kan. Harta kita, kereta kita, rumah kita, duit kita semua Allah punya. Kita ni hanya peminjam saja, right? Kita hanya peminjam. So Allah boleh bagi balik dan sekelip mata dan Allah boleh ambil balik dan sekelip mata. Itu yang kita kena faham. Kan kita kena faham semua Allah punya. Tak ada satu pun kita punya, right? So kita kena sabar je lah kalau Allah ambil balik pada kita, kita kena sabar. Sebab segala-galanya adalah milik Allah, right? Segala-galanya adalah milik Allah. Bahkan kita pun, diri kita sendiri pun milik Allah. Diri kita semua milik Allah. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil balik, okay? So kita hanya peminjam saja. So hidup ni jangan sombong-sombong dan buatlah berbaik setiap saat, setiap masa, setiap ketika. Berlaku jujurlah setiap saat, setiap masa, setiap ketika kerana Allah itu maha melihat. Apabila seseorang tidak mendapat Allah, dia kehilangan segala-galanya. Menjadi hamba kepada Allah, maka seseorang itu akan mendapat segala-galanya. Yang kedua, hendaklah mahu apa yang ada di sisi orang lain. Selagi dalam diri kita ini ada rasa tamak, maka yang pertama, bila kita berpaut kepada seseorang, manusia ini, dia akan memandang rendah pada kita. Dia akan memandang rendah pada kita. Dan dia tidak akan menyukai kita. Maka belajar satu sifat yang dipanggil ghinan nafsi, terkaya diri. Mandiri. Mandiri ini bukan maksudnya dia berusaha sendiri. Mandiri ini maksudnya dia berpaut kepada Allah. Berpaut dengan Allah, maka kita telah berpaut kepada sesuatu kekuatan yang maha luar biasa. Maka orang akan suka kepada kita. Kerana manusia ini begitulah. Makin kita minta dengan dia, makin dia tak suka pada kita. Kalau kita bantu dia, kita beri kepada dia, maka dia akan suka. Dia belajar untuk mengambil daripada Allah, memberi kepada manusia. Itu kita belajar. Seperti mana Nabi dan para sahabat, mereka ambil daripada Allah melalui apa? Salat, melalui sabar, melalui selawat, melalui zikir.
mengambil daripada khazanah Allah dan memberi kepada manusia. Maka orang yang selalu memberi akan dikasihi, dan orang yang selalu meminta akhirnya akan dibenci. Semoga Allah menjadikan kita, memudahkan kita untuk menjadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan dan juga muhasabah diri kita masing-masing, insyaAllah. Dan kita mulakan saat ini untuk perkongsian soalan-soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kita yang telah pun ajukan soalan di FB. You nampak tak? Radio Aki cakap, Ustaz cakap, kita kena membesarkan Allah, jangan membesarkan dunia. Subhanallah, nampak tak? Sebab segala-galanya adalah milik Allah. So kita kena membesarkan Allah lagi daripada membesarkan dunia. So hidup ni kena zuhud terhadap dunia, right? So bila kita zuhud terhadap dunia, nanti Allah akan sayang kepada kita, right? So kita kena membesarkan Allah, jangan terlampau membesarkan dunia. Sebab kalau kita membesarkan dunia, dunia akan lari. So kita kena membesarkan Allah, dunia akan datang kepada kita, right? So bye. Orang itu berselawat dalam keadaan berbaring. Kerana berselawat ini adalah suatu amalan yang disunatkan secara mutlak tanpa terbatas dengan waktu, kecuali bila kita berada dalam waktu yang tidak elok seperti berada di dalam tandas, maka tidaklah melakukan selawat. Okay, terima kasih semua yang tengok YouTube channel Ika. Semoga you all dimurahkan segala urusan dan semoga you all dimurahkan segala rezeki. Okay, so yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Kita sedang terleka di saat dunia sedang malapetaka. Itulah orang yang rugi, tidak dapat melihat dengan mata hati.